Ya, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sejahtera. Okey, kita teruskan dengan tajuk yang seterusnya, iaitu 11.4 dalam tajuk taburan penduduk. Okey, sebelum ni kita tengok faktor kenapa satu-satu kawasan itu jadi padat, sederhana dan jarang. Dan hari ini kita tengok kesan taburan penduduk bila terlalu padat di satu-satu kawasan dan juga bila terlalu jarang di satu-satu kawasan di dunia. Okey. Okey, yang pertama kita tengok kesan taburan penduduk padat. Yang pertama ialah persaingan guna tanah. Okey. Yang ni awak highlight poin besar dia. Kepadatan penduduk di bandar menyebabkan berlakunya persaingan guna tanah. Apa maksud persaingan guna tanah? Semua orang nak guna tanah yang sama. Okay. Nak buat pertempatan kat situlah. Nak buat pendestrian kat situlah. Nak buat jalan raya kat situlah. Nak buat pertanian kat situlah juga. Okay. Nak buat rekreasi dekat situ juga. Okay. Kita panggil persaingan guna tanah. Okey, keperluan guna tanah untuk kawasan pertempatan, perindustrian, pengangkutan dan perniagaan semakin meningkat. Okey, ni dia punya key dia. Okey, benda-benda ni. Buat rumah, buat kilang, jalan raya, jalan rel, okey, dan juga bangunan-bangunan perniagaan, okey, semakin meningkat. Okey, ini akan menyebabkan saiz tanah semakin berkurangan. Okey. Saiz ni kesan dia kalau awak nak buat huraian, kos tanah meningkat. Jadi contoh dah kawasan ni seluas satu kawasan katakan bandar tu luar dia mungkin 2 km persegi lah. Dan kemudian semua nak pergi bertumpu dekat kawasan 2 km persegi tu. Jadi apa kesan dia? Harga akan melambung pastinya. Okay, siapa yang ada duit, kalau kita lah, orang nak beli tanah kita, mesti dia kata nak jual kat orang yang tawar harga lebih mahal kan. Okay, tiba-tiba Cetok ni orang kata, nak buat satu bandar baru kat Cetok. Okay, kalau dia ambil dah 50 hektar kawasan. Okay, kawasan sekitar dia tu, mestilah orang akan letak harga tinggi kan, sebab tahun ni nak jadi bandar baru kan. Saiz tanah semakin berkurang, maksudnya dekat kawasan tu dah limit lah. Dah penuh dah. Okay. Nak tak nak, kalau nak juga duduk kawasan itu kena bayar harga lebih mahal lah. Okay. Itu maksud saiz tanah semakin berkurangan. Okay. Banyak tanah pertanian di China terpaksa dijadikan kawasan kediaman, okay, disebabkan penduduknya ramai dan padat. Contohnya di Sichuan di China. Ini contoh dia. Okay. Asal tanah pertanian ia tukar jadi kediaman sebab penduduk terlalu ramai. Dia ada kesan negatif dia pula kat sini. Dia penduduk terlalu ramai dan padat. Okey. Faham poin yang pertama. Okey, poin yang kedua, masalah kemiskinan. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan masalah pengangguran, kemiskinan bandar dan taraf hidup yang rendah. Okey, kita tak boleh generalize. Okey. Kalau yang ni, okey, semua betul. Kita boleh guna kat mana-mana bandar di dunia. Tapi masalah kemiskinan, okey, kepadatan bukan kata menyebabkan masalah kemiskinan. Okey, dia berlaku di negara membangun atau negara yang baru nak membangun, tapi dia tak nampak sangat kesan ni bila berlaku di bandar-bandar yang maju. Contohnya kita ambil Tokyo, antara bandar yang terbesar di dunia. Okey. Masalah kemiskinan dia ada, tapi dia taklah nampak macam dalam gambar macam ni. Okey. Kepadatan penduduk yang tinggi menyebabkan masalah pengangguran, kemiskinan bandar dan taraf hidup yang rendah. Okey, masalah pengangguran, kemiskinan bandar dan taraf hidup yang rendah. Okey, pengangguran wujud kerana sumber ekonomi dan peluang pekerjaan yang ditawarkan terhad berbanding dengan bilangan penduduk. Contohnya di Siam Reap.
sumber ekonomi dan peluang pekerjaan terhad berbanding dengan bilangan penduduk. Okey, contoh dekat bandar ni, dekat kawasan yang padat ni, kita ada nak perlukan pakai 10 orang saja. Kedai ni kata nak ada 10 orang je pekerja. Tapi dekat bandar ni, yang padat ni, ada 200 orang nak minta kerja. Okey. So jadilah masalah kemiskinan macam ni. Contohnya di Siem Reap, di Kemboja, pengangguran juga mengakibatkan kemiskinan bandar seperti di Manila, Filipina. Okey, contoh di Filipina ni Siem Reap, Kemboja, Manila, Filipina. Okey. Kemiskinan bandar dia lebih teruk daripada kemiskinan di desa lah, di luar bandar. Okey. Kalau kita tengok zaman-zaman COVID ni, kalau susah di bandar tu, memang susah sungguh lah sebab dia susah nak cari kerja, tak boleh nak keluar mana. Kalau duduk di kampung lain, keadaan dia berbeza. Okey, kemudian kita tengok pencemaran sumber alam. Okey, ni boleh katakan tak boleh nak generalize juga sebab ada bandar yang padat, contohnya di London, tapi pencemaran sumber alam dia tak ada lah macam ni. Tak berlaku dalam macam gambar macam ni dah. Okey, kawasan yang padat penduduk akan mengalami masalah pencemaran seperti pencemaran udara, air dan bau. Okey, kalau awak nak bagi contoh di negara yang membangun. Okey, jangan bagi contoh macam New York pula ke London ke Melbourne ke Singapura. Okay, jangan bagi contoh macam tu pula. Singapura padat dah. Tapi badan dia sangat bersih. Okay. Menurut satu kajian ni di India, Sungai Ganges penuh dengan bahan pencemar sehingga penduduk sekitar terdedah kepada pelbagai penyakit berbanding tempat lain di India. Kenapa boleh jadi Sungai Ganges ni cemar? Satu, dia membuang dekat sini. Apa-apa lah. Buang sampah ke, bahan dari rumah dia ke, buang benda dari badan dia ke, dia mandi kat sini. Okay. Semua benda berkata kepada sungai ni. Kalau orang India kan ada yang bakar mayat kan. Kadang-kadang abu mayat pun dia akan buang ke sungai. Jadi macam-macam lah bahan pencemar yang masuk ke dalam sungai. Okey. Pencemaran sumber alam. Okey, kemudian kemerosotan kualiti hidup. Okey, kawasan setinggal yang sesak dan padat di bandar menyebabkan pelbagai penyakit mudah merebak seperti malaria, denggi dan taun. COVID lagi ya. Okey. Ni dia fokus kepada setinggan, sesak. Okey. Pertempatan setinggan ni dibina secara haram. Dia duduk suka hati dia. Dia nak buat rumah, dia buat rumah situ, dia duduk dia rapat-rapat dan dia tak ada sistem pembetungan yang baik. Lokal dia pun pakai halir gitu je, gali-gali sikit, awak halir je lah. Mana-mana, duduk pun campur-campur, kebersihan memang tak jagalah. Contoh pada tahun 2019 di Dhaka, Bangladesh, ada wabak demam denggi yang teruk menyebabkan kematian tinggi dalam penduduk. Sumber akhbar Metro. Bila duduk dalam keadaan yang tidak bersih macam ni, kualiti hidup dia pun akan kita katakan teruk lah. Dan orang ni dia tak kisah sangat pun pasal rumah dia, pasal kebersihan dia tak jaga sangat. Yang penting dia boleh kerja dan dia ada duit. Dan kebanyakannya duit ni dia hantar ke ada keluarga yang jauh. Kalau dekat Malaysia pun pertempatan setinggan ni orang asing pun ada, Indonesia, Bangladesh. India, tapi tak ramai. Bangladesh ramai, Nepal ke. Duduk di kawasan setinggan, kemudian dia hantar duit tu ke luar negara, ke kampung dia. Kemudian dia duduk simple-simple je, belanja sebulan 100-200 saja. Lebih kepada untuk makan. Rumah ni pun mana ada sewa, buat sendiri je kan. Okey. Ni kesan positif. Memperluaskan saiz pasaran domestik.
Penduduk yang padat dapat membantu meluaskan saiz pasaran domestik dan mampu menarik pelaburan dari luar. Apa maksud dia? Saiz pasaran domestik ni. Nak jual lah. Kalau kata kalau nak jual cepat habis, cepat laku, jual lah tempat ramai orang. Kalau awak jual buah durian ke apa, dalam kampung awak ya, buah durian kan, payahlah sikit nak laku. Sebabnya keliling awak tu ada orang-orang ada durian belakang. Lepas tu berapa butir rumah yang adanya. Kalau nak laku jual lah, kau pergi pasar, pergi kat bandar, gitulah contoh dia. Banyak ramai orang kat situ, pergilah jual kat situ. Okey, itu sebabnya kalau kita kata orang peniaga-peniaga kan, kalau peniaga kecil yang duduk jajan tepi jalan tu, berbanding yang peniaga di tengah-tengah bandar tu, dia punya pendapatan tu tak sama lah. Okey. Contoh pasaran barangan tempatan di China sangat luas kerana bilangan penduduknya yang ramai. China ni mana-mana tempat pun ramai. Dan negara dia lah. Okay. Sebab dia 1.2 bilion manusia. Dia memang kat mana-mana tempat adalah kawasan yang gurun ke, kawasan tanah tinggi dia ke, kawasan yang tak subur, tu tak ramai lah. Tapi kalau dia ramai tu ramai sungguh. Satu bandar-bandar dia tu. Okay. Dia memang sangat ramai. 1.2 bilion. Rakyat kita 32 juta, 33 juta saja. Okay. 1.2 ke 1.3. Betul itulah. Bilion. Okay. Penduduk paling ramai di dunia. Okay. Okay, kita tengok pula kesan apabila penduduk tu jarang. Oh, ni cantik ni gambar. Ni macam istana. Bhutan. Tapi Bhutan ni apa, dia sebelum ni ada raja. Tapi tragedi je. Dia raja tak akhir dia. Keturunan raja yang tak akhir dia ni. Ni kawasan saya, kalau tak silap saya lah, ni kawasan istana ni. Tapi sekarang ni dia tak ada raja dah. Sebabnya raja tak akhir dia tu, so, dia bunuh semua ada keluarga dia dan last kali dia bunuh diri dia. Okay, dia ada masalah mental lah, tak tahulah macam mana kan. So, tak ada pewaris. Jadi, dia guna sistem demokrasi lah. Dan negara dia mengundilah parti-parti untuk jadi pilih Perdana Menteri. Okey, sumber alam terpelihara. Ini yang positif dia lah. Ada positif, ada negatif dia. Okay. Kawasan penduduk jarang dapat memelihara sumber alam kerana sumber alam tidak dibangunkan sepenuhnya. Okay, memanglah tak ada orang nak tebang pokok lah sebab rumahnya cukup dah. Okay. Sungai pun tak tercemar. Tanah pun banyak ke tanah kosong. Sebab orang tak ramai. Beranak pun sikit-sikit lah. Penduduk yang jarang membolehkan pemilikan tanah lebih luas. Sorang tu boleh 10 hektar. Ini undang-undang kepada peningkatan produktiviti per kapita. Okey, peningkatan produktiviti, contoh sorang ada 10 hektar, tapi masalahnya bila tak ramai ni tak ada orang nak kerja lah. Awak nak kerja sorang 10 hektar, nak nanam padi 10 hektar. Orang ambil lutut ada. Okey, nak nanam pokok. Orang nak nanam pokok banyak-banyak pun boleh, tapi satu nak jaga pokok, yang keduanya nak kutip buah-buah hasil pokok, lepas tu nak pergi jual pula. Nak pergi jual pula, nak pergi jual bandar tu jauh. Ada isu-isu kat situ lah deh. Produktiviti bergantung kepada tenaga kerja. Ada tanah 10 hektar, jadi erok saja tak jadi juga. Pokok pun ada, tanah luas ada 45 hektar, tapi tanah hutan. Tak ada orang nak buat kerja. Okay. Ada tanah sawah, tanah getah 10 hektar, 15 hektar. Tapi tanah getah tak cakap nak buat sendiri dalam berapa orang. Okay. Contoh sumber alam di Bhutan tidak dibangunkan sepenuhnya dan masih terpelihara. Okey, pada perkembangan ekonomi yang perlahan. Okey. Penduduk yang jarang, kawasan penduduk yang jarang menyebabkan tenaga kerja dan saiz pasaran kecil untuk memajukan ekonomi. Tenaga kerja tak ramai, orang tempatan saja. Saiz pasaran kecil, okay, nak jual pun ada 10 orang je. Kalau nak jual pun ada 10 orang tu, mungkin seorang nak beli, tak ada orang rasa nak beli. Okay. Jadi perkembangan ekonomi dia memang slow lah jadi.
Kecuali kawasan ni kawasan yang mungkin dekat dengan bandar, katakan ada 5 kilometer je dengan bandar, tu lain lah, boleh lah kan. 10 kilometer dengan bandar, so boleh lah dia nak pasarkan kerja hasil-hasil dia. Dah lebih kepada pertanian je. Kawasan penduduk jarang juga mempunyai pendapatan per kapita yang rendah. Gaji lah. Okay, kita kira gitulah pendapatan. Kerana hasil pendapatan dalam datang dari sektor tradisional seperti pertanian, peternakan dan perikanan. Okay, ni sektor tradisional ni, dan dia buat dengan skala yang kecil. Okay, sektor ekonomi tradisional, kalau pertanian, kalau buat tanah lado solok tu, katakan 10 hektar, tanah warna nah aku, apa lagi? Lado dengan nenah lah, tanah 10 hektar. Tapi kalau cukup pekerja, boleh je kaya. Okay. Sekali tuai tu boleh 100,000. Okay. Peternakan pertanian ada pera lembu 50 ekor. Sekali musim raya haji ke, boleh jual, boleh 100,000. Boleh lah gitu kan. Tapi dia tengok pada skala dia. Kalau ada pekerja, benda ni boleh maju. Kalau tak ada pekerja tu memang tanah luas sajalah kata, kalau duit pun tak banyak lah hasil dia dapat. Okey, contoh Mauritania, negara berpenduduk jarang dan mengalami pertumbuhan ekonomi yang perlahan. Okey. Kalau dia nak majukan dia kena ekspor. Okey. Infrastruktur terhad. Infrastruktur ni adalah kemudahan awam lah. Sesebuah negara yang mempunyai bilangan penduduk sedikit akan menghadkan pembangunan infrastruktur. Okay. Kenapa? Sebabnya orang tak ramai. Buat apa nak buat jalan banyak-banyak ke? Buat apa nak buat internet laju-laju? Orang tak ramai. Infrastruktur terhad kerana kekurangan bilangan tenaga kerja dan kebakaran. Contoh kerajaan di Republik Palau yang terletak di Asia Pasifik, mana lah Palau nama ni. Bolehlah Google nak tahu kat Republik Palau. Tidak dapat menubuhkan universiti. Ni kerana negara ini tidak mempunyai bilangan penduduk yang terlalu sedikit, iaitu lebih kurang 25 orang sahaja di dalam satu pulau. Universiti gapo buat 25 orang. Sekolah buat 25 orang, boleh buat sekolah. Okey. Yang kata universiti sekolah pun boleh buat sebuti. Bukan sebuti, sekolah. Okey. Maldives. Ni padat ni. Maldives dia negara pulau. Dia jadi padat ni sebab dia adalah satu destinasi pelancongan yang sangat terkenal di seluruh dunia lah. Okay. Kepulauan dia, pantai dia memang antara yang top di dunia. Kalau awak rasa teringin kat sana, Google lah dulu. Tengok. Lepas tu aim. Aku start kerja mana nak kumpul duit, aku nak pergi Maldives. 10,000. Beli tiket kapal terbang, kapal standby, kapal duit. Pergi lah duduk di Maldives. Gingai kau apa. Okay. Kajian lapangan. Okay, so habis saja 11.4. So kita imbas kembali sikit. Campuran penduduk, konsep macam yang first tadi, padat, sederhana, jarang. Berapa bilangan dia? Campuran penduduk dia, padat, sederhana, jarang. Campuran penduduk dia di mana negara kat dunia ni? Faktor yang mempengaruhi penduduk ada dua, yang utama fizikal dan manusia, bentuk muka bumi, iklim, tanah, saliran, faktor manusia, ekonomi, sosial, governance. Kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Okay, ini kesan-kesan dia dan ini kesan penduduk jarang. Tapi kalau nak bagi contoh, ingatlah, bagi contoh biar kena. Jangan bagi contoh bandar, kalau awak nak kata Sao Paulo, okay betul. Di Brazil. Ni penduduk padat.
antara bandar raya yang paling ramai penduduk di dunia, dan dia banyak masalah lah sebab dia ramai dan negara ni tak cukup duit untuk memajukan negara dia sendiri, jadi dia duduk crowded cram. Okay, Dhaka, Bangladesh tu contoh lah. New Delhi ke. Okay. Okay, cabaran minda siap kan? Nanti kalau ada masa kita boleh bincang yang cabaran minda. Atau kita bincang sekaligus lah semua, nanti buat satu Google Meet. Jadi kita bincang semua yang soalan-soalan cabaran minda. Okay, so buat cabaran minda ni bahagian A dan bahagian B. Yang kemudian kita akan masuk tajuk yang ke-12 selepas ini. Okay, itu saja. So siapkan nota awak, siapkan latihan dan tengok video. Okay, ada yang huraian-huraian tambahan saya sebut dalam video ni, bolehlah awak nak tambah dalam nota awak. Okay, jadi itu saja. Sehingga kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih. Bye.